Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa bihi nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah, ya, atas rahmat Allah yang tidak bertepi, atas keberkatan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita, terutamanya atas nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya yang dikurniakan Allah kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini terdapat bersama kembali untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah. Baik, kita sambung dalam muka surat 31. Itulah masih di dalam tajuk besarnya berkaitan dengan, atau dalam fasal yang pertama berkaitan dengan zina, ya, jenayah syar'iyyah berkaitan dengan kesalahan ataupun jenayah zina. Baik, itulah dalam perkara yang ke-18, ya, di dalam tajuk ini berkaitan dengan hukum perempuan yang dirogol atau diperkosa, ya. Pengarang menyebut kepada kita perempuan-perempuan yang dirogol atau diperkosa oleh lelaki melakukan perzinaan dan telah sabit dengan bukti-bukti yang diperlukan oleh syarak dan tidak menimbulkan sebarang keraguan di pihak hakim bahawa perempuan itu memang dirogol dan diperkosa. Ya, jadi ini kes perempuan yang dirogol atau diperkosa. Secara zahirnya ialah bila dirogol dan diperkosa ini berlakulah persetubuhan, ya, berlakulah persetubuhan antara perogol dengan mangsa tadi. Tetapi
ianya berlaku dalam bentuk paksaan, yakni dia dirogol, bukan dengan kerelaannya. Maka dalam kes ini perempuan itu tidak boleh dijatuhkan dan dikenakan hukuman hudud. Jadi perempuan yang menjadi mangsa rogol, dia tak dikenakan hukuman hudud, kesalahan yang berkaitan dengan zina, dan ia tidak berdosa, bahkan tak berdosa pun dengan sebab perzinaan itu, dengan sebab persetubuhan haram yang berlakulah. Maksudnya begitu ya, bukan dia berzina tu, mana dengan maksud persetubuhan haram yang berlaku, kerana ianya adalah dalam bentuk paksaan, dirogol ataupun diperkosa. Baik, lelaki yang merogol, jadi perempuan tadi tak kena apa-apalah hukuman dari sudut dalam jenayah hudud ini. Manakala lelaki yang merogol atau memperkosa perempuan melakukan perzinaan, ya, sebab persetubuhan haram itu ialah perzinaan, dan telah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dikehendaki oleh syarak tanpa sebarang keraguan di pihak hakim. Dia disabitkan kesalahan dengan bukti-buktinya, sehingga hakim menerima segala bukti keterangan, maka hakim hendaklah menjatuhkan hukuman hudud ke atas lelaki yang merogol perempuan itu, iaitu wajib dijatuhkan dan dikenakan ke atas lelaki itu hukuman rejam dan sebat. Tengoklah, kalau lelaki itu adalah lelaki yang pernah berkahwin dan pernah mengecapi nikmat persetubuhan daripada perkahwinan yang halal, maka lelaki itu dikenakan hukuman rejam sehingga mati. Tapi yang belum berkahwin, yang disebut dulu ghairu muhsan, maka dia disebat dengan 100 kali sebatan. Baik, biasanya ialah kalau kita lihat di sana ada lagi lah, dia boleh ditambah lagi dengan hukuman ta'zir lah, hukuman ta'zir atas kesalahan dia juga. Baik, yang ketiga, perempuan-perempuan yang telah disabitkan oleh hakim bahawa ia adalah dirogol dan diperkosa oleh lelaki melakukan perzinaan, maka hakim hendaklah membebaskan perempuan itu dari hukuman hudud, yakni tidak boleh direjam dan disebat, dan Allah mengampunkan dosa perempuan itu di atas perzinaan secara paksa itu. Sebab berlaku tu dia dipaksa, bukan dengan kerelaannya, ya. Yang keempat, pembebasan yang diberikan oleh syarak kepada perempuan-perempuan yang dirogol dari hukuman hudud ialah kerana perempuan itu dipaksa melakukan perzinaan, bukan dengan kerelaan dirinya, dan ia tidak berupaya untuk mempertahankan dirinya dan mengalahkan lelaki yang merogolnya. Semua berlaku secara paksaan, maka dia tidak dikenakan hukuman hudud, sebab bukan salah dia pun. Yang keduanya, dia mendapat pengampunan daripada Allah, sebab dia buat itu adalah dalam keadaan dia dipaksa dengan tidak kerelaan dirinya. Baik. Kemudian dihuraikan lagi tentang perkara ini, peruntukan hukum syarak yang dikuatkuasakan dalam qanun jinayah syar'iyah, sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 18 yang sedang kita baca ni, dalam ceraian 1 dan 2, nombor 1 dan 2 tadi.
adalah berdalilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut. Yang pertamanya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Alqamah bin Wa'il, bersabit kes seorang perempuan yang dipaksa melakukan perzinaan, yakni dirogol dan diperkosa. Alqamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan itu, "Idhhabi faqad ghafarallahu laki." Wa qala lirrajuli alladhi waqa'a 'alaiha irjumuh. Rawahu Tirmidzi. Nabi berkata kepada perempuan yang dirogol itu, "Idhhabi, pergilah engkau. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa engkau." Jadi dibawalah perempuan mangsa tadi dengan lelaki yang merogol dia. Nabi suruh yang perempuan ni balik. Dia ampun, Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya yang ikut hadir di majlis itu, majlis penghakiman itu, dan Nabi berkata kepada lelaki yang memaksa perempuan itu berzina, yakni lelaki yang merogol dan memperkosa perempuan itu, dia kata, hendaklah irjumuh, hendaklah kamu rejam dia. Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang ada dalam majlis tu, hendaklah kamu merejam lelaki ini, yakni lelaki yang telah merogol perempuan tadi. Jadi kalau kita tengok, itu jelaslah bahawa lelaki ini adalah seorang lelaki yang pernah mengecapi kenikmatan persetubuhan daripada perkahwinan yang sahih, perkahwinannya yang sah lah. Maka dia dihukum rejam, dijatuhkan hukuman rejam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingat balik dulu, dah disebut pada kita dah tentang hukum rejam ni tuan-tuan. Dia sabit yang pertamanya disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa hukum rejam ini dulu ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa penzina yang muhsan hukumnya direjam. Kemudian ayat itu dinasahkan, maknanya tak dihilangkan, dibuang daripada Al-Quran ini, tidak lagi dibaca tetapi hukumnya kekal. Ayatlah tak ada tapi hukumnya kekal. Sebab bila kita bincang nasakh mansukh, berkaitan nasakh mansukh di dalam Al-Quran, ada ayat yang dibatalkan, ada hukum yang dibatalkan. Di sana ada ayat dan hukum dibatalkan, maknanya tak ada langsung, dah hilang langsung daripada Al-Quran. Ada yang ayatnya dinasahkan, hukumnya kekal. Ada juga ayatnya kekal tapi hukumnya dimangsuhkan, dibatalkan. Itu ada tiga empat bentuk lah tentang nasakh dan mansukh. Baik, kita boleh rujuk pada dalam muka surat 28 dalam perkara yang ke-17 dulu dah. Ceraian yang ketiga tu ada diceritakan. Itu sabit, dan juga sabit dengan sunnah. Itulah apa yang dilakukan sendiri oleh Nabi SAW, iaitu Nabi menjatuhkan hukuman rejam kepada penzina yang muhsan. Baik. Jadi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua iaitulah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih."
Allah mengangkat, yakni menghapuskan dosa umatku. Maknanya kalau berlaku perkara ni kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, dia tidak dikenakan dosa. Allah Ta'ala menghapuskan dosa. Yang pertamanya adalah terlupa. Dia buat sesuatu itu kerana terlupa, tak dosa. Ada terlupa bulan Ramadan, terlupa makan tak nasi, bertambah pula, terlupa. Dosa ke makan siang hari ni? Kerana terlupa, tak berdosa. Puasa pun tak batal tak. Yang keduanya kata Nabi adalah katanya al-khat. Yang pertama terlupa. Yang keduanya wan nisyan, al-khata, katanya tersalah ni. Al-khata tersalah. Tapi tak apalah, dia terjemahkan terlupa. Yang keduanya dan tersalah. Tersalah buat. Maknanya dia buat tu tak sengaja. Ya, terlupa tu memang dia terlupa lah. Ni dia buat benda tu salah tapi dia tidak sengaja. Bila tidak sengaja, maka tidak berdosa. Tidak sengaja tidak berdosa, ya tuan-tuan ya. Dan dosa mereka yang dipaksa melakukan sesuatu kesalahan. Yang ketiganya yang poin kita nak bincang, yang menjadi dalil adalah wa mastukrihu alai, mereka yang dipaksa. Yang dipaksa tuan-tuan tidak dikenakan dosa. Cumanya bila berkait dengan paksaan nanti ada perbincangan sebenarnya kalau dalam bab yang lain tentang paksaan. Contohnya kalau kita ni dipaksa bunuh orang lain, ya, orang paksa kita, kalau kamu tak bunuh dia, aku bunuh kamu, macam mana? Ya, orang paksa kita bunuh orang, kalau tidak dia akan bunuh kita. Apa kita nak buat? Di sana ada perbincangan lah, detail perbincangan lagi lah. Di paksaan pun, walaupun disebut darurah, berarti itu maknanya kita dipaksa, maknanya kita buat tu kerana darurat. Tapi dia berkait ad-daruratu tuqaddiru biqadariha. Ya, walaupun ketika darurat dia mengharuskan perbuatan yang dilarang, tetapi dia ada qadar yang diperbolehkan, sekadar yang diperbolehkan. Bila melebihi qadar itu tidak diperbolehkan. Baik. Itu dua dalil yang dibawa berkaitan dengan apa kata dalam perkara 18 secara yang 1 dan 2. Kemudian disebutkan lagi, lelaki yang telah sabit kesalahannya merogol, yakni memperkosa perempuan berzina selain dari hukuman hudud, rejam dan sebat yang dikenakan ke atas lelaki itu, sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 18 ceraian 2, tertakluk pula di bawah kes ini perkara-perkara berikut. Jadi lelaki ni dari sudut hukuman jenayah itu, dia akan kena sebat dan akan direjam sehingga mati, ataupun dia hanya kena sebat lah, tak kena rejam. Tengok macam mana keadaan lelaki itu dah. Tetapi di sana ada beberapa perkara yang berkaitan dalam kes ini. Yang pertamanya, wajib ke atas lelaki yang merogol itu membayar mahal mithil kepada perempuan yang dirogolnya itu. Ada, dia kena bayar mahar mithil tu. Mahar mithil ni mahar macam mana? Mahar tu mahar mas kahwin itulah. Mahar mithil ni kalau kata perempuan tu dia ada adik-beradik perempuannya yang pernah berkahwin, maka tengoklah mahar kakaknya itu berapa. Maka itulah bayaran yang kena dibayar kepada oleh penjenayah tadi, perogol tadi, kepada perempuan mangsa rogol ni. Kalau dia tak ada adik-beradik, tengoklah mak dia, mak saudara dia berapa, tak begitulah. Itu mahar misil, ya. Yang kedua, apabila perempuan yang dirogol itu hamil, takdirnya kerana dirogol tadi mengandung.
dia mengandungkan anak luar nikah lah kita kata, tetapi disebabkan dia dirogol. Wajib atas perempuan itu beriddah. Perempuan itu wajib beriddah, ya. Dan anak yang dikandung oleh perempuan tadi tetap menjadi nasab lelaki yang merogolnya itu. Ini hukum tuan-tuan, dia tetap menjadi nasab lelaki yang merogolnya itu. Jadi nasabnya itu, nasab anak tu akan dinasabkan, dibinkan kepada orang yang merogolnya. Baik, yang ketiga, apabila perempuan yang dirogol itu luka, wajib bagi lelaki yang merogolnya tadi membayar pampasan luka perempuan itu. Kalau kita kata masa dia dipaksa tadi nak kena rogol tadi, mungkin dia berlawan, dia lawan lah, sampai dia luka ke ataupun dia cedera, maka ditambah lagi dia kena membayar pampasan atas luka atau kecederaan yang menimpa perempuan tadi, ya. Jadi dia kena bayar mahar misil. Yang kedua, dia kena bayar ganti rugi atas kecederaan. Yang keempat, jika perempuan yang dirogol itu mati disebabkan persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki yang merogolnya tadi, ya. Dia rogol kawan tu, mungkin tak tahulah macam mana tuan-tuan, sampai mati kawan tu dah kesan daripada perbuatannya tadi, merogol, memperkosa mangsa tadi dah, sampai mati. Macam mana ni? Wajib ke atas lelaki yang merogolnya itu membayar pampasan kematian perempuan itu. Sebelum dia kena kejar, dia kena bayar juga. Kita panggil dalam bab, kalau dalam bab hukum qisas lah, ya, membayar diat. Bayar diat, ganti rugi nyawa, pampasan nyawa tadi. Kalau nyawa dia ada dua lah, dia panggil di sana dipanggil sebagai diat mughallazah dengan diat mukhaffafah. Diat yang berat, diat yang ringan. Kalau diat yang yang berat tuan-tuan ni, kalau kita boleh rujuk dalam kitab kita nanti, dia akan sebut tentang dalam bab hukum qisas, ya. Hukum qisas ni berkaitan dengan membunuh dengan sengaja, ya, membunuh dengan sengaja, ataupun dalam berkait dengan jenis-jenis diat, ya. Ada diat mughallazah, ada diat mukhaffafah. Kalau yang saya tengok dalam muka surat 211, ya, 211 tu kita boleh rujuklah tentang apa yang disebut tadi, membayar pampasan kematian perempuan tu. Itulah dikata apa, kalau dia mughallazah ni tuan-tuan, dia kena bayar apa, 100 ekor unta. Sekejap, ya, Musad 207, ya. 100 ekor unta dibahagi 3 jenis. 30 ekor unta yang berumur 3 tahun, 30 ekor unta yang berumur 4 tahun. Yang 4 tahun lebih mahal daripada 3 tahun. Dan 40 ekor unta yang sedang bunting. Tu. Jadi cukup 100. Kalau kira-kira tu tuan-tuan, kalau seekor tu jatuh 5-6 ribu, maknanya kira sendirilah nak mau berapa. Kalau 100 ekor mau kat 500 ribu lah tuan-tuan. Ada pampasan yang perlu dibayar lah. Itu diat, dalam bab diat. Baik, perkara-perkara tersebut dinyatakan dalam kitab Al-Fiqhu 'ala al-Madhahibil Arba'ah. Ini dia kata dia boleh rujuk dalam fiqh mazhab 4. Fiqh
al-fiqh 'ala al-madhhab al-arba'ah. Di sana ada perbincangan berkaitan dengan perkara-perkara ini. Baik. Jadi itu tentang hukum perempuan yang dirogol dan lelaki yang merogolnya. Ya, selesai bab rogol tu. Kemudian disebut pula masih dalam hukum berkait dengan perzinaan, itulah perzinaan perempuan yang hamil ataupun dia di dalam nifas. Masa dia berzina tu, dia sedang hamil ataupun dia berada dalam masih maknanya dalam keadaan nifas, yakni darah yang keluar selepaslah melahirkan anak. Baik. Dalam perkara yang ke-20, ceraian yang pertama, perempuan-perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinaan apabila sabit kesalahannya, wajib juga dikenakan hukuman hudud, yakni direjam atau sebat. Jadi rejam atau sebat, tuan-tuan ni. Kalau rejam, yang telah pernah berkahwin dan pernah bersetubuh, menikmati persetubuhan. Yang kata sebat ni yang belum pernah berkahwin. Sama ada hamilnya disebabkan persetubuhan dengan suaminya sendiri atau persetubuhan dengan pasangannya yang dituduh melakukan perzinaan itu, atau persetubuhan dengan orang lain. Jadi walaupun dia hamil, bila sabit kesalahan, dia akan dikenakan hukuman hudud. Tapi adakah terus kena ni? Tidak, ya. Nanti disebut dalam perkara yang kedua tu. Sebab anak dalam kandungan tak salah apa-apa, ya. Anak dalam kandungan tidak bersalah. Kalau dia direjam dengan anak-anak sekali, maknanya anak pun akan matilah. Sebab tu disebut dalam ceraian yang kedua, hukuman hudud yang dikenakan ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas tidak boleh dilaksanakan semasa perempuan itu sedang dalam hamil atau nifas. Hukuman hudud itu hendaklah ditangguhkan dan diundurkan sehingga perempuan itu melahirkan anaknya. Maknanya kalau kata berapa bulan lagi, 7 bulan, 8 bulan lagi, kena tunggulah lepas tu ditangguhkan. Atau setelah kering darah nifasnya. Kalau perempuan dalam nifas, tunggu kering darah nifas dulu. Penangguhan hukuman hudud ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinaan adalah berdalilkan hadis-hadis berikut. Yang pertamanya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imran bin Hasin radhiyallahu anhu, bahawa seorang perempuan dari suku Juhainah yang dikenali dengan nama Ghamidiyah, ya, perempuan ini dikenali dengan nama Ghamidiyah daripada suku Juhainah. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perempuan itu sedang hamil kerana berzina. Dia telah hamil hasil daripada perzinaan yang telah dia buat. Bila dia dapati dia mengandung, pada kita tengok ni perempuan yang beriman ini, dia tak rasa aman, hatinya tak rasa tenang, melainkan dia nak dirinya itu dihukum dengan hukum Allah. Dia datang jumpa Nabi, buat pengakuan, dan dia minta supaya dia dihukum dengan hukum Allah, ya. Dia berkata, ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqamhu alayya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini biha. Fafa'ala fa'amara biha fashukkat. وورد في الرواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة
law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'tum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah, rawahu Muslim. Jadi perempuan ini dia datang, Ghamidiah ni datang jumpa Nabi, lalu dia berkata apa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, telah sampai kepadaku hukuman hudud. Asabtu, kalau asabtu ni juga dengan maksud aku ni telah menimpa aku akan hukuman hudud, dengan maksud apa? Aku telah melakukan kesalahan yang mewajibkan aku dikenakan hukuman hudud. Apa dia kata? Maka laksanakanlah hukuman hudud itu ke atasku ya Rasulullah. Dia minta, aku dah buat satu kesalahan, yang mana kesalahan itu perlu aku ini dikenakan hukuman hudud Allah, maka laksanakanlah hukuman hudud itu ke atasku. Maknanya Nabi fahamlah akan maksud dia dah. Lalu Nabi SAW memanggil walinya dan bersabda, jagalah dia baik-baik, yakni jangan dicaci maki dan dicela. Nabi panggil wali, ayah dia lah, ni jaga anak perempuan kamu ni, janganlah sebab dia telah melakukan zina kamu caci dia, kamu cela dia, dan kamu menganiaya dia. Tidak, jangan, ya. Bahkan kamu jaga dia baik-baik. Apabila dia telah melahirkan anaknya, bawalah dia kembali kepadaku. Perintah baginda itu dilaksanakan oleh wali perempuan tadi. Setelah selesai perempuan itu melahirkan anaknya, maka perempuan itu pun dibawa kepada Nabi. Lalu Nabi SAW menyuruh supaya ditutupkan kain perempuan itu ke badannya. Yakni kain perempuan itu, kalau kita lihat nanti disebut, akan seperti kita kata, ikatlah kemah-kemah supaya tak terselak, supaya tak terselak menampakkan aurat, pakaian yang agak kemas. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabatnya merejam perempuan itu, sebab perempuan ini telah berkahwin. Maka perempuan itu pun direjam sehingga sampai mati. Kemudian baginda menyembahyangkan jenazahnya. Walaupun dia mati ni tuan-tuan, dihukum merejam, kesalahan zina, lepas dia mati, dimandikan, Nabi sendiri pergi menyembahyangkan jenazah perempuan. Maka Sayyidina Umar bertanya, adakah engkau ya Rasulullah hendak menyembahyangkan ke atas orang yang telah berzina? Sayyidina Umar pun tengok Nabi, ya Rasulullah, kau nak solatkan perempuan yang mati kena hukum hudud kerana berzina ke ya Rasulullah? Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yakni kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya perempuan itu telah bertaubat. Wahai Umar, perempuan ini sebelum dia ni dikenakan hukuman rejam tadi, dia telah bertaubat dengan taubat yang nasuha, yang mana sekiranya dibahagi-bahagikan taubatnya itu di antara 70 orang penduduk Madinah pun, taubatnya masih luas, yakni sama dengan taubat mereka. Taubat dia seorang tu sama dengan taubat 70 orang penduduk Madinah, bahkan lebih lagi kata Nabi. Tengok macam mana maknanya taubatnya itu benar-benar taubat yang nasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang hukuman hudud itu adalah hukuman dunia yang wajib dikenakan ke atasnya. Tapi dosanya itu Allah taala dah ampunkan. Allah taala dah ampunkan. Kadang-kadang
Ialah contohlah lah. Ini dibuatlah juga, saya percaya dibuat. Ini adalah contohnya, adalah penjenayah-penjenayah di kalangan orang kita lah, orang Islam kita ni yang ada dalam penjara tu lah, yang dah dikenakan hukuman mati lah, hukuman gantung sampai mati ni contohnya. Maka kita kena ceritalah benda macam ni pada dia lah, supaya dia ni jangan jadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun nanti dia dikenakan hukuman atas jenayah yang dia buat, tapi kalau dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, insya-Allah dosa-dosanya itu diampunkan. Tapi kalau dalam Islam, tuan-tuan, yang dikena sabit juga tadilah, kita akan masuk dalam isu apa, dalam perbincangan hukum qisas lah. Dia kena bayar diat pada mangsa dia dan seumpamanya, macam itulah ya. Kemudian dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka insya-Allah walaupun dia mati tu kerana dia qisas, tapi insya-Allah dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Nabi menyatakan, dan adakah kamu dapati sesuatu yang lebih afdal dari seorang perempuan yang datang sendiri menyerahkan dirinya kepada hukuman Allah Ta'ala? Nabi kata, kamu tengok, adakah sesuatu yang lebih mulia daripada seseorang itu datang menyerah diri untuk dirinya dihukum dengan hukum Allah, sedangkan dia tahu hukumannya itu adalah rejam sehingga mati. Kalau kita lah, tuan-tuan, nak serah diri dah, nak suruh orang rejam sampai mati, rasanya sampai mati kita sembunyikan lah. Bukan kena rejam sampai mati. Sampai mati pun tak mengaku. Sampai mati pun tak mengaku. Sebab apa? Takut kena rejam tadi dah. Tapi tengok iman, ya, iman orang-orang yang beriman, walaupun ialah kita sebut, bila sebut manusia ni, tuan-tuan, dia tidak sunyi daripada melakukan dosa dan kesalahan. Ya, jadi bila dia tu jatuh dalam dosa dan kesalahan, maka dia bertaubat. Taubatnya itu insya-Allah diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Dan Nabi menyatakan perkara ini, dan Nabi sendiri pergi, mana menjadi imam lah. Bila Nabi hadir, Nabi menjadi imam menyembahyangkan jenazah perempuan ini. Baik. Dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim dan Abu Dawud daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata dalam ucapannya, Sayyidina Ali menyebut, Sayyidina Ali ni cerita tentang apa yang dibuat oleh Nabi dah. Fa inna amata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zanat fa amarani an ajlidaha fa idza hiya hadithatu ahdi binifasin fa khashitu an in jaladtuha qataltuha fa dzakartu dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ahsanta. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Ini tentang perempuan yang sedang di dalam keadaan nifas, dalam keadaan darah nifas, ya. Sayyidina Ali berkata, menceritakan bahawa sesungguhnya hamba perempuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berzina. Lalu baginda menyuruh aku menyebat perempuan itu. Kebetulan perempuan tadi dalam berdarah nifas. Maka aku takut jika aku sebat perempuan itu, aku akan membunuhnya. Sebab dia ni lemah, dalam keadaan darah nifas duk keluar banyak tu tak? Sebab kadang-kadang perempuan ni, tuan-tuan, dia tak samalah lah. Perempuan, orang yang kita kata perempuan yang melahirkan anak ni, kadang-kadang tu darah tu banyak keluar, tuan-tuan, ya, bila darah banyak tu dia jadi lemah. Jadi Sayyidina Ali kata, aku takut dalam keadaan darah nifasnya yang keluar tadi, dia kalau aku sebab, aku tak jadi menjadi sebab pula. Bila sebab, boleh sebab dia jadi dia mati tak,
menyebabkan dia boleh mati. Lalu aku beritahu hal itu kepada Nabi SAW. Ini dia tangguhkan, dia tak teruskan sebatan itu. Lalu dicerita beritahu pada Nabi, maka baginda bersabda, baik perbuatan engkau itu, yakni benar pendapat engkau wahai Ali. Itu maksud dia. Dia kata benarlah kamu buat tu betul wahai Ali. Maknanya tangguh dulu sehingga selesai dia daripada nifas, barulah dia disebat. Baik. Perkara yang ketiga, penangguhan hukuman hudud, yakni rejam ke atas penzina yang hamil sehingga ia melahirkan anak, dan perempuan yang nifas sehingga kering darah nifasnya, adalah untuk menjaga anak yang ada dalam kandungan dan diri perempuan itu sendiri, supaya kedua-duanya tidak binasa dengan sebab rejaman di masa hamil dan kesakitan beranak dan juga kesakitan nifas. Supaya dia ni tak binasa lah, tak jadi, tak bawa mati ataupun menyebabkan kesakitan yang melampau apabila disebab dalam keadaan dia tu semasa hamil, semasa kesakitan beranak ataupun kesakitan nifas. Ini juga disebut dalam kitab Al-Fiqhu 'ala al-Madhahibil Arba'ah. Baik. Kemudian ditambah lagi, ya, tentang, sebab nanti ada kisahnya tuan-tuan berkait dengan perempuan yang juga datang mengaku pada Nabi SAW bahawa dia telah berzina. Bila dia mengaku tu sampai 3 atau 4 kali, Nabi kata, kamu pulang, datang balik selepas kamu melahirkan anak. Lepas dia melahirkan anak, dia bawa anak, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku dah lahirkan anak, laksanakan hukuman Allah ke atas aku, dia minta. Nabi kata, balik, susukan anak kamu dulu. Dia balik. Dah menyusu ni berapa lama tuan-tuan? Haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radhah, 2 tahun. Lepas selesai menyusu anak, dia datang pula bawa anak dalam keadaan anak dia sudah memegang makanan lain, dah makan macam roti ke, di tangan tu dah ada roti, anak tu dah lepas menyusu dah datang. Barulah Nabi menyuruh sahabat laksanakan hukuman rejam ke atas perempuan ini. Selesai menyusu, maknanya ditangguhkan sehingga 2 tahun lebih lah tuan-tuan tak? Sehingga bersalin, sehingga selepas selesai menyusukan anak. Lepas tu dalam ceraian 4 ni, dalam perkara keempat ini, ceraian 4 ni disebut penzina-penzina yang dalam masa menyusukan anak hendaklah juga ditangguhkan hukuman hudud, yakni rejam ke atasnya, sehingga anak itu berhenti dari masa menyusu, supaya tidak menyakitkan kepada anaknya itu. Supaya tujuannya itulah, maknanya supaya tidak memberi kesan pula kepada anak, nanti terencak pula perkembangan anak itu. Sebab apa? Sebab dia tidak disusukan dengan sempurna oleh ibunya. Baik. Yang seterusnya dalam perkara yang ke-21, iaitulah hukum berkaitan dengan liwat. Hukum liwat ni tuan-tuan, dia duduk di bawah jenayah zina. Liwat ni dia duduk di bawah jenayah zina. Liwat ni itulah macam perbuatan kaum Nabi Lut lah tuan-tuan, ya. Kalau lelaki dengan lelaki dia panggil liwat, kalau perempuan dengan perempuan dia panggil musahaqah. Nanti dalam surat sebelah tu dia sebut musahaqah, perempuan dengan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki namanya liwat. Kalau istilah moden sekarang dia panggil apa? Lelaki dipanggil golongan gay. Gay lah, G-A-Y lah. Kalau perempuan dipanggil lesbian, ya. Jadi
Kumpulan ni tuan-tuan pun ada ni dalam, kalau kita lihat golongan yang melakukan hubungan sejenis ni di kalangan masyarakat kita pun ada. Orang Islam, orang Melayu Islam pun ada dalam negara kita ni dah. Ya. Maknanya apa yang Quran cerita tentang perbuatan kaum Nabi Lut dulu, dia berlaku dah di akhir zaman ni dah berlaku, dan dia merebak sampai masuk dalam negara kita pun, dan berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Ya, berlaku lah. Sehingga wujud golongan yang nama LGBT sekarang, lesbian, gay, transgender, bisexual, entah apa lagi lah tuan-tuan. Ni kumpulan-kumpulan yang hari ni mereka ni sudah menzahirkan diri mereka atas nama hak kebebasan dah. Hak kebebasan, hak asasi kebebasan. Ya. Jadi masya-Allah tabarakallah, dia memandang itu adalah hak dia, sedangkan dia mengaku dia beriman kepada Allah. Jadi orang-orang macam ni kita kena nasihatlah baik-baik lah, nasihat baik-baik dulu. Tentang apa yang mereka buat tu adalah perkara yang luar daripada tabi'i, suatu amalan yang mengundang laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalau dia ni menghalalkan apa yang dia buat, dia kata yang dia buat tu adalah halal apa, itu boleh sampai boleh merosakkan akidah, tak boleh murtad. Kalau sekadar dia buat tu kerana dia ini telah menyeleweng, maka kita nasihatkan, kita sedarkan dia, ya, supaya balik semula kepada jalan yang benar. Tapi kalau sampai dia buat sesuatu yang dengan maknanya dia ni menyatakan dengan terang-terang apa mana dia menghalalkan perbuatan haramnya tu, itu tuan-tuan dibekali pula dengan akidah lah, menghalalkan yang haram dan seumpama. Jadi insya-Allah tentang liwat ini kita akan sambungnya di dalam perbincangan yang akan datang. Sebab nanti ada liwat, ada musahaqah, ada bersetubuh dengan orang yang telah mati, ada bersetubuh dengan binatang, ada banyak lagi lah. Semua ni semuanya berada di bawah perbincangan berkaitan jenayah zina ini insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qaballahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah.